sepatutnya reaksi kita dan apakah yang Tuan Hanif ingin bicarakan berhubung apa yang perlu dilakukan? Silakan. Ya, terima kasih Saudara Regi. Now, berkaitan dengan tularan penulisan yang bertajuk Merpati is a code name for Najib, tajuk tulisan tersebut. Secara peribadi, saya telah pun dibawa kepada perhatian tulisan tersebut lebih kurang 2 hari yang sudah. Mungkin perkara itu sudah pun tertular beberapa hari sebelum itu. Tapi saya secara khusus cuma tertarik perhatian saya oleh rakan-rakan Facebook dan WhatsApp grup saya untuk melihat dan memberi komen secara peribadi kepada kumpulan itu. Dan pada hari semalam apabila saya meneliti laporan tersebut siang semalam, secara ringkas terdapat pelbagai alegasi di dalam tulisan tersebut. Mulai daripada tarikh Najib Razak diperintahkan untuk mulakan hukuman di penjara Kajang sehinggalah ke tarikh 17 September 2020. Memandangkan terdapat tarikh 17 September 2020, saya percaya tulisan itu dibuat selewat-lewatnya pada 17 September 2022 sebelum ianya diviralkan. Now, pertama sekali, sebagai seorang pengamal undang-undang dan of course sebagai rakyat Malaysia, saya tidak mengambil kandungan tulisan-tulisan seperti itu sebagai kandungan yang serius. Dan di dalam tulisan ini terdapat 2 isu kenapa saya tidak mengambil sebagai serius. Yang pertama, tidak ada nama penulis dinyatakan pada tulisan itu. Ya, betul. Dan tidak ada tarikh ianya ditulis, dinyatakan. Melainkan bila kita tengok rentetan peristiwa, terakhir sekali adalah pada 17 September. So apabila kita tidak mempunyai, tidak mengenal pasti siapa yang menulis, maka ia dalam bahasa biasanya menjadi panglipur lara dongeng yang tidak ada nilai undang-undang pada masa kita baca. Dan oleh kerana kita seringkali telah menyatakan isu perundangan dan kehakiman mestilah berpandukan kepada fakta dan hakikat. Ya. Seperti mana kita nyatakan sebelum ini dengan tepat dinyatakan oleh Saudara Regi, kita telah jelaskan jangan ikut emosi atau perasaan berkaitan dengan kenapa Najib diletakkan dalam sel berasingan kerana ada kaitan dengan isu keselamatan, ada kaitan dengan keperluan hadir di mahkamah hampir setiap hari, ada kaitan dengan mengelakkan isu kuarantin mengganggu pembawakannya ke mahkamah dan kembali ke penjara dan sebagainya. Kita juga nyatakan, jelaskan kenapa perlu kita jangan pakai emosi berkaitan pembawakannya dalam kenderaan selain daripada kenderaan yang dibawa banduan-banduan lain juga kerana keselamatan dan sebagainya. Dan ketiganya kita juga menjustifikasi seadilnya kenapa beliau hadir di mahkamah dalam pakaian biasa beliau semasa ke mahkamah, iaitu coat and tie, dan bukan dalam baju-baju ataupun baju banduan di penjara, kerana itu adalah hak banduan. Bila pergi mahkamah boleh tukar baju. Now, kita seringkali berlaku adil dalam perbincangan berkaitan dengan mana-mana isu perundangan atau kehakiman, jika pun walaupun yang berkaitan dengan Najib Razak. Tetapi apabila kita melihat kandungan tersebut, sedetail-detail kandungan tersebut sehingga semalam, melainkan disahkan siapa penulisnya dan disahkan di mana ianya ditulis dan dimajukan pada tarikh bila, saya tidak sebenarnya mengambil serius perkara itu. Dan saya telah pun memaklumkan grup WhatsApp tersebut bahawa yang pertama sekali kena dapatkan kepastian siapa penulis. Untuk lakukan perkara itu, maka rakyat bertanggungjawab jika mereka menampak ataupun mereka berpandangan kandungan itu merupakan menimbulkan persepsi negatif, maka mereka wajar membuat laporan polis untuk siasat 2 perkara. Yang pertama, kalau penulis tersebut itu menyatakan benda yang betul dalam kandungan,
maka apa yang dinyatakan wajib disiasat dan diambil tindakan terhadap pihak-pihak terlibat. Tapi jika tulisan itu palsu, maka tindakan boleh diambil terhadap penulis kandungan palsu kerana menimbulkan kerisauan dan kegusaran dan marah rakyat kepada agensi-agensi yang melaksanakan hukuman terhadap banduan. So whichever way, cara penyelesaiannya adalah untuk menentukan sistem bukan sahaja sistem kehakiman, agensi-agensi pelaksana hukuman dihormati dan tidak ada persepsi negatif di minda rakyat berkenaan perkara itu. Yang keduanya, kandungan laporan itu, kandungan tulisan tersebut, Saudara Regi, memang ada diberi rentetan secara ringkas tarikh-tarikh tertentu, waktu-waktu tertentu. Ada kedatangan kononnya bukan sahaja pengarah Kementerian Kesihatan, tetapi juga menteri. Ada dinamakan Menteri Hamzah Zainuddin di dalam itu. Ada juga nama Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin dibangkitkan. Dan pada 17 hari bulan September ada juga ditampilkan nama Perdana Menteri Ismail Sabri. Saya tidak akan pergi kepada kandungan tulisan apa yang dinyatakan kerana saya tidak boleh melebarkan kandungan itu jika kandungan itu palsu. Ya, faham. Ini ditampilkan di situ. Ya. Yang menjadi aneh dan menjadi lebih penting pada hari ini untuk diri saya sebagai pengamal undang-undang adalah pada jam lebih kurang 9.30 pagi, laporan media secara khusus Malaysia Kini telah mengesahkan bahawa Najib Razak telah pada 19 hari bulan September, 2 hari yang sudah, dibawa kepada Hospital Rehabilitasi Ceras. Now, yang anehnya adalah kerana di dalam tulisan tersebut selewat-lewat 17 September dinyatakan tim merpati, yakni tim Najib Razak, kononnya sedang berusaha untuk memperolehi persetujuan pihak penjara ataupun pihak Hospital Kuala Lumpur untuk memindahkan Najib Razak ke Hospital Rehabilitasi Ceras. Ianya mungkin kebetulan, tapi satu kebetulan yang teramat aneh. Ada orang, jika pun menulis perkara yang palsu sekalipun, yang belum disahkan, boleh menamakan hospital yang sama. Atas dasar itu, bagi saya, perkara ini menjadi serius. Kita tidak boleh menolak terus tulisan itu sebagai tulisan palsu ataupun panglipur lara dongeng, kerana pada hari ini 21 September Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin yang mengesahkan perkara itu. Itulah yang menimbulkan keperluan untuk kita mengupas isu ini dari sudut perundangan. Apakah dikesan daripada itu? Apakah yang boleh dilakukan, bagaimana ianya boleh dilakukan, dan juga saya percaya terdapat satu kenyataan petang tadi oleh Khairi Jamaluddin, Menteri Kesihatan, yang perlu juga kita teliti, kerana bagi saya kenyataan tersebut bukan sahaja tidak lengkap, malah agak dangkal jika dibandingkan dengan isu yang berada di hadapan kita, iaitu kesahihan atau kepalsuan tulisan yang bertajuk Merpati is a code name for Najib. Itu isunya. Ya, Saudara Regi.